I believe I can fly. Okey, ni yang terakhir lah. Mungkin dah penat ke. Okey, bahagian akhlak. Okey, ya nampak Okey, akhlak pun dia ada perkara yang kita mesti faham lah tentang konsep tu. Contoh dia tentang adab dengan Rasul, adab dengan pemimpin, okey, adab di tempat rekreasi, adab di menjaga kemudahan awam, adab menjaga orang sakit, adab menziarah jenazah, okey, adab berjual beli, berpidato dan sebagainya. Dia banyak lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan istilah juga. Dan macam mana kita memahami dan mengaplikasikan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan. Itu yang penting sebenarnya untuk bahagian adab ni. Okey, dan juga soalan kebat lah. Okey, kita tengok yang ni Ustaz tak sempat buat, kita tengok contoh je lah. Okey, contoh konsep berfikir menurut Islam. Pengertian amal ma'ruf nahi mungkar. Itu pun kita kena jelaskan. Kemudian adab berhias diri dan sebagainya. Itu kita kena kuasai semula. Okey, dan ini adalah soalan tentang macam mana kita mengaplikasikan adab-adab itulah dalam kehidupan seharian kita. Jadi soalan adab atau akhlak ni dia lebih kepada macam mana aplikasi kita dalam kehidupan. Sebab itu kadang-kadang soalan dia nampak mudah, tapi bila kita terlampau mudah kadang-kadang kita tersalah menjawab. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okey. Okey, ini contoh soalan kebat contoh soalan kebat. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Ini soalan kebat lah. Sebab dia ada stimulus kan. Okey, dan dia kata ulaskan. Inilah soalan aras tinggi. Okey. Ulaskan pandangan anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Ini maksudnya kebat. Okey. Ini soalan tinggi. Okey. Contoh soalan lah. Okey, contoh. Ini contoh. Mengapakah Islam menyuruh umatnya berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara? Dia nak satu je jawapan dia. Nak satu je jawapan dia. Okey, nampak kan? Calon ni dia jawab dua macam ada dua jawapan. Tapi sebenarnya nasib baik dia jawab dua. Baru dapat markah penuh. Kalau tidak dia akan dapat satu-satu je. Sebab dia huraian ni di bawah. Okey, dapat melakukan keputusan dengan tepat dan bijak supaya kita tidak menyesal dengan keputusan yang dilakukan. Maknanya dia walaupun dia buat bulat macam ni, sebenarnya dia adalah satu jawapan dengan huraian dia. Sebab itu kita galakkan bagi jawapan yang lebih lah. Kalau satu salah mungkin yang bawah tu betul. Kalau macam ni kan, nasib baik ada macam ni pun dapat dua. Okey. Yang contoh yang kedua. Cadangkan dua cara pihak sekolah dan guru menggalakkan amalan bersedekah dalam kalangan pelajar. Okey. Yang ni betul. Memupuk sikap pemurah kepada siapa? Kepada diri pelajar. Yang kedua, memberi penjelasan kepada sedekah. Ini walaupun nampak pendek tetapi ayat dia lengkap. Maknanya ada fakta dan ada huraian. Dapatlah markah penuh macam tu. Okey, inilah cara yang sepatutnya lah. Okey ya. Boleh kalau tak letak kabus tu. Kalau tak letak kabus tak apa, tapi ada dia punya huraian dia. Kabus tu sebagai pemudah je, sebagai untuk mudah kita ingat, tapi tak mesti yang tu. Kalau kita tak selesa guna yang tu, gunalah apa-apa yang menunjukkan kita ada huraian. Macam ni akan boleh ni. Okey, akan pun dianggap sebagai huraian. Okey. Yang ni dia daripada sinilah. Ni. Okey, macam tu. Ini fakta, ini huraian. Macam tu. Okey. Boleh guna akan, dalam pun boleh. Itu je. Okey. Kemudian ni contoh kalau soalan perbezaan kan. Okey, macam ni. Senaraikan 4 cara berterima kasih kepada Rasulullah. Ni ada 2. Satu semasa hayat dan selepas kewafatan. Ni kita ada 2 lah. Ni semasa hayat dan selepas kewafatan. Maka ada 4. Mana sebelah sini 2, sebelah sini 2. Ni itu cara dia lah. Okey, cara dia macam tu. Mana sini 2, sini 2, barulah dapat 4. Jangan semua 4 sebelah sini, sini tak ada, tak boleh. Dia mesti nampak perbezaan kalau soalan bentuk perbezaan macam ni. Okey. Okey, dan ini tajuk-tajuk fokus.
Okey, adab terhadap Rasulullah, ada ziarah jenazah, menjaga orang sakit, tempat rekreasi, menjaga alam, berpidato, bermusafir dan juga adab dengan pemimpin. Okey. Boleh nampak? Dah boleh. Okey. Bila tempat rekreasi. Okey. Sebenarnya tajuk tempat rekreasi dengan kemudahan awam tu dia boleh merge je tajuk tu sebenarnya. Kadang-kadang jawapan antara rekreasi dengan kemudahan awam tu dia boleh campur-campur je jawapan dia. Sebab dia hampir sama je, sebab benda yang sama. Kemudahan awam itu berada di tempat rekreasi. Betul tak? Sebab itu dia hampir-hampir sama je. Okey, jadi ini antara soalan dia lah. Okey. Ni tengoklah cara menggunakan. Okey, kesan penyalahgunaan. Contoh kan. Okey, jelaskan pengertian alam. Ini ada pengertian. Cara Rasulullah menjaga alam. Punca berlaku macam-macam. Okey. Ini dua cara mengatasi pencemaran alam di sekolah anda. Ini lagi detail. Ini soalan kebat. Ini soalan kebat. Okey, sekarang ni untuk terakhir ni Ustaz nak kita jawab satu soalan kebat. Contoh soalan kebat satu. Okey. Kita nak tengok siapa yang berani menjawab soalan kebat ni. Okey, nampak soalan ni macam ni. Ada gambar ni. Gambar nampak ni, gambar apa ni, sampah dalam sungai kan. Ni gambar sampah dalam sungai ni. Okey, yang ni pun nampak sungai ada tercemar dan sebagainya. Okey, berdasarkan gambar di atas, jelaskan kesan okey ni. Okey. Ni kesan yang akan berlaku kepada siapa? Masyarakat. Ni. Sekiranya situasi di atas dibiarkan terus berleluasa. Okey, jadi Ustaz minta jawab kat sini. Jadi nampak soalan ni dia tidak perlu kepada dalil. Jadi kita hanya perlu kepada huraian lengkap saja. Jadi kat sini Ustaz gunakan format yang pertama. Kalau tak nak guna yang kedua tadi. Isi, huraian, okey, huraian lengkap dan rumusan. Okey. Ataupun ada siapa yang nak jawab secara lisan je. Boleh. Lagi cepat. Masyarakat akan mendapat pelbagai penyakit. Okey, boleh terima. Huraian dia? Huraian kerana berlakunya pencemaran boleh? Jangan, kalau boleh jangan ulang balik lah kali tu. Okey, kita boleh kata macam ni kan. Okey, isinya masyarakat akan mengidap berbagai penyakit. Okey, menyebabkan kualiti hidup masyarakat akan terjejas. Huraian lengkapnya okey, di mana mereka akan menjadi lemah dan menyebabkan produktiviti mereka menurun. Akhir sekali apa? Akhir sekali akan memberi kesan kepada kemajuan sesebuah negara kerana masyarakat dia tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang sepatutnya. Itu contohlah. Dia mesti berkait macam tu. Kalau kita kata, misalnya kalau isinya kita kata kualiti udara akan tercemar. Apa berlaku? Menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan tidak selesa. Bila tidak selesa, apa akan berlaku? Dia kena berkait-kait macam tu. Menyebabkan mereka akan rasa tidak selesa dan tidak nyaman untuk keluar daripada rumah dan sebagainya. Akhir sekali dia akan memberi kesan kepada sumber pendapatan ataupun ekonomi negara kerana masyarakat jadi lemah lah. Sebab tercemar dan sebagainya. Dia mesti ada kaitan antara satu jawapan sampailah kepada penutup. Boleh macam tu? Okey. Kalau nak cuba menjawab, itu Ustaz dah bagi contoh lah, contoh cara jawab. Sikap masyarakat menjadi tidak berdisiplin. Okey, menjadikan masyarakat makin tidak berdisiplin. Okey. Lepas tu apa akan berlaku sebenarnya? Kerana tiada sistem dalam kehidupan. Kau kan, bila kita pencemaran tu kita macam lain pula cara jawapan dia. Kalau kita tidak mengatasi pencemaran tu, apa akan berlaku? Jadi jawapan yang sebelum ni tu sesuai lah. Maknanya apa penyakit, lepas tu udara makin tercemar. Okey.
Masyarakat mudah terkena berjangkit dengan penyakit. Okey, boleh. Boleh. Kita boleh bagi contoh kan. Kita boleh bagi contoh penyakit. Contoh apa? Masyarakat akan menghadapi penyakit gatal contoh kan. Penyakit gatal dan sebagainya. Bila dah sakit apa kesan dia? Menyebabkan mereka tidak selesa untuk bekerja dan sebagainya dan akhirnya memberi kesan kepada pendapatan keluarga. Dia ada kesan macam tu. Jadi kita kena fikir macam itulah. Ni soalan kebab, ni soalan supaya kita berfikir di luar kotak kan. Di luar daripada yang kebiasaan. Okey, tadi Ustaz dah sentuh bahagian pengajaran Quran, ulum Al-Quran dan akhlak. Okey. Cuma kita jangan lupa kita ada satu bahagian lagi iaitu bahagian objektif. Kita ada bahagian objektif. Bahagian objektif ni kita ada 20 soalan. Jadi 20 soalan itu merangkumi semua bidang pengajaran Al-Quran. Mana ada pengajaran Quran, ada pengajaran hadis, ada ulumul hadis, ada ulumul Quran, ada akhlak dan ada tamadun. Okey. Untuk kita menguasai bahagian A ni, tak ada cara kecuali kita buat latih tubi je. Jadi Ustaz cadangkan supaya kita dapatkan soalan-soalan yang lepas lah. Soalan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau nak Ustaz boleh kongsi lah soalan daripada 2004 sampai 2019. Kalau nak lah. Okey, jadi sebenarnya untuk objektif dia soalan dia adalah soalan kelon. Mana soalan tu akan berulang. Soalan tu akan berulang, cuma kita tak tahu apa yang dia ulang. Jadi kalau kita buat latih tubi soalan daripada 2004 sampai 2019, insyaAllah 20 tu dalam tangan lah insyaAllah. Tapi kita kena rajin lah. Sebab bentuk dia sama. Bentuk dia sama. Kita panggil soalan kelon. Soalan kelon. Okey, nanti kalau tak ada apa-apa, insyaAllah nanti Ustaz send lah soalan tu untuk kepada Ustaz Rusdi untuk kita kongsi lah. Boleh buat lah sambil 2-3 hari lagi insyaAllah. Ustaz kongsi koleksi tu lah. Okey. Jadi kalau ada apa soalan terakhir. Tanya. Ya. Boleh dipersilakan. Tadi kan Ustaz cakap yang kena ada mukadimah jawapan tu kan? Ya. Kalau tak buat mukadimah jawapan tu, dia tolak markah ke? Tak ada tolak markah apa-apa. Cuma kita kata itu adalah dia punya seni menjawab. Seni menjawab ataupun adab kita menjawab lah. Takkan tiba-tiba je ada jawapan apa kita pun tak tahu. Jadi kita ada mukadimah tu, jadi pemeriksa akan tahu, oh ini soalan ini rupanya, oh ini soalan ini. Jadi bila ada mukadimah tu, pemeriksa dah tahu apa soalan dia. Tak perlulah dia terkia-kia nak mencari soalan, apa ni macam tu. Okey, jadi nampak cantik dan tersusun lah maksudnya. Okey. Okey, lagi. Ya. Soalan subjektif kan, dia soalan kelon juga kan? Soalan subjektif ada yang kelon, ada yang tidak. Tapi ala kuliah dia sebenarnya kelon juga, tapi laras bahasa dia agak berbeza lah. Macam soalan kebab pun sama, dia tidak akan berulang soalan yang sama, tapi tajuknya berulang. Cuma soalannya tidak berulang. Itu kena faham. Kalau tajuk pencemaran, tapi bentuk soalannya berbagai-bagai lah, tapi dia tidak akan bentuk yang sama lah keluar, itu je. Okey, jadi untuk saat terakhir ni tak ada cara lah kecuali kita buat ulang kaji, kita buat ulang kaji dengan rakan lah. Macam tu. Jadi macam tak kena bagi semakin. Okey. Okey, lagi Iman ada apa Iman? Gitu. Ustaz. Ya. Untuk soalan objektif. Ya, betul. Biasa kan kita nak semak jawapan kita, contohlah macam sejarah, jawapan dia akan 10A, 10B, 10C, 10D. PKS ada juga ke macam tu? Memanglah ada. Memang ada, insyaAllah. Tapi jangan kita anggap benda tu macam wajib. Tak mesti, tapi itulah kebiasaannya. Kebiasaan untuk kita. Kebiasaan macam tu. Okey, kebiasaan macam tu. Okey, terima kasih Ustaz.
Jadi paling kurang semua 5 lah. 5 pengajian Quran, 5 pengajian hadis. Atau 5A, 5B, 5C, 5D. Itu sepatutnya. Tapi ada juga kadang-kadang 6A, 5B. Itu ada yang belakang tu ada 4-3. Itulah. Tak menentulah. Tapi kebiasaannya dia akan ikutlah formula tu. Okey, itu bolehlah kita sebagai kalau terdesak lah. Terdesak. Okey. Jadi untuk Quran Sunnah ni tak ada cara lah kecuali memang kita kena membaca dan kita kena menguasai tajuk tu, insyaAllah ya. Kalau kita tak baca, memang tak ada idea lah. Jadi untuk saat terakhir ni, buatlah ulang kaji bersama rakan-rakan. Buatlah sahaja awal ke, macam mana ke, tasmik ke dan sebagainya. Macam pelajar sekolah saya sekarang ni, last ni dia buat formula. Macam mana nak mengingat fakta. Buatlah akronim ke dan sebagainya. Kalau kita hafal kata kunci pun okey kan? Okey, bagus. Jadi last minute ni yang penting jangan lupa banyak berdoa ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu je. Okeylah kok, rasa memang setakat itulah kok. Okey, rasa memang setakat itulah kita punya apa. Rasa Ustaz, setakat tu kok yang kita boleh kongsi pada petang ni. Mungkin kalau nak tanya apa-apa boleh boleh apa asal je kok. Ataupun tanya apa melalui telefon boleh lah. Okey, terima kasih kepada semua kerana memberi kerjasama dan saya minta maaf lah kerana mengambil masa yang agak lama lah pada petang ini. Cuma Ustaz doakan supaya apa yang kita bincang pada petang ini akan memberi sedikit sedikit sebanyak lah dia punya pengajaran kepada kita untuk kita mencapai cemerlang dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah ni. Target kita tak ada yang lain kecuali kita nak dapat A+ saja. Okey, kita nak mendapat A+ dan insya-Allah kita doakan supaya kita semua berjaya lah. Okey, supaya Ustaz doakan supaya kita semua sihat dan dapat menjawab dengan baik. Kalau kita tak sihat maka kita akan terhalang untuk berjaya. Okey. Jadi Ustaz mohon maaf. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan itu datang daripada kelemahan Ustaz sendiri. Jadi mohon maaf, insya-Allah kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian, terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz.